Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa zidna wa la tankusna wa asirna wa la tu'sir alaina wa ardina warta'anna. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis wa min azabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'aini wa la aqalla min zalik, amma ba'd. Ashabul fadilah, tutu guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada hari ini kita sambung lagi hadis yang keberapa dah kita? Hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mulakan dengan hadis yang keempat. Empat ke lima? Yang kelima. Okey. Hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Wa fi riwayatin li Muslimin, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengadakan pembaharuan dalam urusan kami ini agama yang bukan berasal daripadanya, maka ia tertolak. Dalam riwayat Muslim, barang siapa yang beramal dengan amalan yang bukan berasal daripada agama kami, maka amalan itu tertolak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, nas ni jelas menunjukkan kepada kita bahawa amat penting dalam ibadat kita mematuhi syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadinya untuk kerana itulah perlunya seseorang benar-benar memahami, mempelajari agama Allah melalui kitabnya, melalui kitab nabinya, maka di situ dia akan selamat. Apa yang dinyatakan di sini ialah bila mana seseorang itu selamat tak kala dia benar-benar menepati piawaian apa yang Nabi nak. Sebab itu tafsir sebahagian ulama, Allah berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan bagi kamu semata-mata nak uji di kalangan kamu siapakah yang lebih baik amalannya. Ahsanu amala, yang lebih baik amalan itu ditafsirkan dengan dua tafsiran. Tafsiran yang pertama ialah yang membetuli sunnah Nabi, cara Nabi buat. Yang kedua, ahsanu amala, dengan mana yang ikhlas semata-mata kerana Allah. Maknanya bila bergabung dua perkara ni, iaitu semata-mata mengikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan yang kedua apa yang kita kata benar-benar piawaiannya dia ikhlas kepada Allah, amalannya tak mungkin untuk tidak diterima, melainkan akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Di sini datang manusia, silapnya dia nak buat apa benda mengikut apa yang dia rasakan itulah yang paling baik. Kadang-kadang menyalahi apa yang Nabi buat. Memang baik tapi salah. Sebagai contoh, saya datangkan kisah. Ada 3 orang sahabat Nabi. 3 orang sahabat Nabi ni datang bertemu, pergi rumah Nabi.
Salah seorangnya dikatakan namanya Uthman bin Maz'un. Sampai ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya Nabi, Nabi tak ada. Bila Nabi tak ada, duk tanya Nabi tak ada. Apa dia buat? Dia ambil kesempatan tanya isteri Nabi macam mana perangai Nabi di rumah. Amalan Nabi, semangat Nabi ibadat. Kawan ni pun ceritalah Nabi ni begini-begini. Dia rasa dia boleh buat lebih pada Nabi. Dia ada tekad yang baik. Sekarang ni hak cerita lebih tak ada. Semua kurang je. Ni zaman dulu. Zaman kekuatan Islam tu dia lain macam. Semangat lebih-lebih. Seorang yang pertama berkata, saya ni nak bangun malam tak nak tidur. Nak semayang je. Ibadat. Bagus tuan-tuan. Sepanjang malam dia tak tidur. Hak yang kedua kata, saya nak puasa tak mahu berbuka. Maknanya setiap hari dia puasa. Dah macam kita makan. Tadi makan nasi lemak dah. Makan nasi lemak dah kita. Tak ada. Hak yang ketiga kata, payah-payah sangat, saya tak mahu menikah. Kadang-kadang tak menikah ni rasa ringan je. Tapi kalau orang kuat nafsu, tak menikah, cabaran. Tiga-tiga ni tujuannya apa? Nak memaksimumkan masa dan untuk nak ibadat pada Tuhan. Nampak bagus tak? Bagus. Tapi tuan-tuan, pertama sekali kita kena faham. Dalam hidup ni kita ada 3 tonggak utama. 3 ni wajib kita raikan. Nombor 1, Allah. Jadi sahabat ni buat untuk Allah lah, betul lah tu. Tapi sekarang kita kadang-kadang sibuk sangat sampai tak ada masa pula dengan Allahnya. Nombor 2, diri kita sendiri. Bila kita tak tidur malam, kita tak boleh tak tidur siang, kena tidur siang. Sedangkan orang berurusan dengan kita siang hari. Ramainya berurusan siang hari, malam orang nak tidur. Jadi kita telah terbalik kok. Orang boleh tak tidur malam ni, jaga. Bahasa dia dah kerja dia. Tapi kalau orang lain, orang yang maknanya jadi cikgu, dia tidur malam, dia tak tidur malam, siang hari dia sampai pejabat tidur je, nyatuk. Jadi hak dia tak jaga. Bukan hak dia saja, hak keluarga dia, hak ahli dia, hak tanggungjawab dia. Jadi 3 ni menyebabkan kita ni tak dapat. Dengan sebab kita syok sendiri. Mudah je. Saya selalu sifatkan apa itu Islam. Islam ni apa? Ramai orang anggap Islam ni maknanya apa dia? Kita punya khayalan kita. Kadang-kadang kita kata Islam ni, kalau boleh orang tu jangan cakap banyak senyap. Zikir, semayang, puasa, zakat, haji ataupun buat Islam. Manusia tak boleh macam tu. Ada masa kena gurau, tapi taklah sampai tahap masuk Maharaja Lawak, tak apa. Sekadar gurau cakap sepatus lidah, dia nak curi ke hati. Kadang-kadang manusia ni dia nak berhibur, dia nak berlibur dalam ruang lingkup yang dibenarkan. Dia nak makan sedap. Tuan-tuan rasalah kalau orang tu jamu kita sekadar telur je sebiji, lepas tu kuah je sikit, beri nasi. Kawan sebelah kita nasi arak kambing panggang dengan aromanya berah pun mahadah. Air liur kita terleleh tuan-tuan. Tak boleh nak kata apa. Tapi bukanlah nak suruh tiap-tiap hari macam tu. Sekali-sekali kita nak rasa. Tuan-tuan faham. Jadi Islam ni sebenarnya dia mudah. Islam ni bila dia duduk dalam apa jua keadaan pun semua orang boleh terima. Itu Islam. Kalau saya contoh secara ekstrim, seorang tu
dia kerja. Pukul 4.30 dia balik. Pukul 5.30 sampai rumah. Sampai tu minum air segelas, mandi-mandi. Sudah mandi pakai jubah ke pakai apa, terus pergi. Sebab dia ada geng halaqah dia. Geng zikir dia. Dia memang tak pergi kat lain dah, situ je. Dan Tok Guru tu ada. Sampai pukul 6.30 tempat majlis tu, sama-sama dia sembang sekejap. Masuk maghrib, semayang jemaah. Sudah semayang jemaah zikir. Lepas isyak zikir lagi. Sampai pukul 9 baru sudah. 9.30 Tok Guru dia ceramah. Pukul 10 baru siap semayang. Makan pula 10.30 baru balik. 6.30. Daripada pukul 6 sampai pukul 10.30. Itulah rutin tiap-tiap hari. Zikir dia boleh buat 15,000 kali. Zikir la ilaha illallah, banyak-banyak macam-macam lah. Semangat. Sudah habis tu, dia pulang. Pulang dia pegang 2 tasbih ni tuan-tuan, kiri kanan. Subhanallah. Ya subhanallah. Masuk rumah. Tengok anak bini sedang tengok TV drama. Dia tengok je anak bini dia, paling tak lain. Anak dia kata, "Mak, apa kena-mengena dengan abah ni?" Anak dia jawab, mak dia jawab, "Abah berada pada maqam yang tinggi, nak." Tuan-tuan, ajaran tu baik tak? Zikir siapa dia kata tak baik? Semayang siapa kata tak baik? Hak sunat-sunat. Tapi bila keadaan macam tu, anak bini dia selesa tak? Rasa-rasa lah. Orang zaman sekarang panggil apa? Bengkek. Faham mana bengkek? Bengkek je. Dia dah nak jawab. Dan inilah yang berlaku pada zaman seperti zaman sahabat. Salmanul Farisi pergi ziarah Abu Darda, tanya bini Abu Darda, Ummu Darda, macam mana Abu Darda? Abu Darda ni kaki semayang, kaki puasa, saya tak ada apa. Kalau kita bujur baru tak payah masuk. Tak semayang, di kaki semayang, malam tak tidur bersama. Semayang ibadat tuan-tuan. Siang hari puasa. Tapi Salman pergi betul dia. Abu Darda tak puas hati, adu pada Rasulullah. Mari rumah hamba, kacau hamba. Untuk kami ibadat tak boleh. Rasulullah kata, tu betul, Salman tu betul. Lalu Nabi sebut kepada Abu Darda, "Inna li rabbika 'alaika haqqan, wa li nafsika 'alaika haqqan, wa li ahlika 'alaika haqqan, fa'ti kullazi haqqin haqqan." Bagi Tuhanmu ada hak, pada dirimu ada hak, pada keluargamu pun ada hak. Maka berilah hak akan haknya. Jadi bila kita lebih salah satu hak tersebut melampau secara ekstrim, ada yang akan luka, ada yang tak puas hati. Kita dengan Tuhan baguslah, tapi anak-anak kita kata apa? Berapa ramai orang zaman sekarang kurang kasih sayang. Semalam ada sahabat datang. Dia tubuh satu tempat untuk latih anak-anak yang bermasalah. Kebanyakan kurang kasih sayang. Kesian. Siapa kisah? Ini cabaran kita. Sebab itu saya katakan bahawa bila Islam ni dia masuk tu semua orang seronok. Orang ni suka, orang ni suka, orang ni, tu betul lah. Cara dia. Bila orang semua seronok, faham. Dia masuk. Tapi tak, bila datang je dia, semua orang kata, apa benda dah, bala akan kena ni. Apa benda susah. Jadi, perkara tu tak nak. Islam sebenarnya, dia sifat sejagat, sesuai. Setakat ni tuan-tuan, kalau kita tengok, itulah Islam.
Tiba-tiba nak datang perkara yang baru, yang pelik, menyebabkan sukar orang nak faham. Kita kena gini, kita kena gini. Letih kita, tuan-tuan. Nabi dia ada dua. Satu wajib, satu sunat. Wajib ni kena buat semua. Sunat ni pilihan. Tapi sunat buatlah. Molek buat. Jadi Nabi tak ikat. Yang penting buat wajib, hak sunat up to you lah. Kalau kau ada masa, kau boleh buat apa. Dan ada cara yang lain boleh buat yang sunat. Contoh, sekarang kita nak camping, orang datang masjid. Jom ke masjid. Jom semayang ke masjid. Semayang masjid ni, yang pertama sekali, kalau orang yang jenis muka tak rajin datang ke masjid, dia akan timbul berpelbagai konflik. Antaranya ialah dia merasakan dia duduk dalam masjid ni macam alien. Orang tengok lain macam ni, daripada mana? Awak orang Nepal, dia tanya. Dah, ilah. Saya bukan, saya duduk sini. Dah apa dah apa? Nepal pun datang. Allah. Kena hari pertama kena smash dah. Ada ke orang mari masjid tiba-tiba orang ulu RM100 ambil RM1 sebab kau datang masjid? Kalau dia buat gitu, bukan esok, waktu seterusnya penuh mari masjid. Saya aku datang masjid dapat RM100. Tengok tuan-tuan. Jadi kita akan tengok dalam Islam ni ada orang dia tak boleh datang masjid kerana apa? Kerana sikap. Kerana mayang baca panjang sangat. Semayang baca panjang sangat. Contohnya lah, tapi kat Malaysia tak timbul macam tu. Kita pun tak ngapa banyak. Jadi mayang baca panjang sangat. Ini tak. Saya pergi ke Mekah sekali. Masa tu musim haji ke musim tu. Ramai jemaah. Semayang batas tangga. Dengar-dengar sudih jadi imam. Rakaat pertama baca wal asr, rakaat kedua kulhu. Allah kata, aku mari jauh nak dengar bacaan sedap. Baca kat panjang sikit. Dah dia pun ngapa Quran, kita kata. Sebenarnya itu tanda dia bijak, dia faham. Sebab orang semayang tu belakang tu bukan 3 orang. 3 juta. 2 juta. Dalam 2 juta, 3 juta, tuan-tuan rasa ada tak hak sakit perut? Hak nak buang air kecil. Kita kalau kita semayang, Tok Imam baca lama, apa perasaan kita? Kita maki Tok Imam dalam hati tu. Memang kita tak puas hati. Kita kata bergiang apa ni. Tak cakap lah, tapi kita akan sebut macam itu. Jadi inilah cabaran-cabaran kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Islam datang ni, dia senang semua. Yang jadi payahnya kita. Banyak benda yang masalahnya kita. Nak menikah. Siapa bertunang, tunang pula ada siapa ni. Hantarang. Ada hantarang. Zaman dulu tak ada hantarang. Ini bukan tak boleh. Nak atas pun 14 dulang pun tak apa, tak masalah. Tapi kadang-kadang orang lelaki tu baru jadi cikgu, 1,800 gaji, beli kereta sebuah, gini, tak lepas tuan-tuan. Nak tunang tu sudah boleh dapat tunang tu, paspung tu 5 tahun. Perempuan tu umur 35 dah, sedang molek 40. Sebab nak cukup ni, long pula payah nak dapat.